Di antaranya berpecah mazhab pula. Di antaranya An-Nawusiyah. Mazhab An-Nawusiyah. Pengikut seorang yang bernama Nawus. Dan setengah ulama menamakannya dengan Ibnu Nawus. Mereka berpendapat Ja'far As-Sadiq dipilih menjadi imam secara nas dari Imam Al-Baqir. Ja'far As-Sadiq masih hidup hingga sekarang. Dialah yang menjadi Imam Mahdi di akhir zaman. Di samping ada juga di kalangan mereka orang yang berpendapat bahawa Sayyidina Ali akan hidup semula di hari kiamat itu bukan. Hidup semula hari kiamat itu hidup belaka hari kiamat. Itu silap tu. Untuk memenuhkan bumi dengan keadilan. Kemudian golongan yang bernama As-Sabaiyah. Bukan As-Sabaniyah, As-Sabaiyah. Hamzah. Bergabung dengan golongan ini. As-Sabaiyah ialah pengikut Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah, di mana Sayyidina Ali telah mengarahkan pengikut Abdullah bin Sabah ini dibunuh. Dan dibakar dengan api. Kerana dia mengheret orang supaya sokong Sayyidina Ali, menganggap Sayyidina Ali macam Tuhan. Lalu Sayyidina Ali nak bunuh. Allah bin Abbas kata dia nak bunuh. Kalau bunuh jadi fitnah. Tahan dia. Pengikut-pengikut dia dibakar. Dia bunuh, dia suka-suka dia bunuh. Lalu Sayyidina Ali perintah supaya dibakar. Untuk menggerunkan. Kerana membawa ajaran yang sudah menyeleweng daripada Islam. Yang kedua, Al-Abtahiyah. Atau Al-Ammariyah. Mereka ialah pengikut berammar yang disebutkan kepada Abdullah Al-Abtah. Anak kepada Imam Ja'far As-Sadiq. Mereka berpendapat bahawa Imam Ja'far berpesan supaya melantik anaknya Abdullah menjadi imam. Tetapi Abdullah tidak panjang umur. Kerana beliau meninggal dunia 70 hari selepas ayahnya meninggal dunia. Yang ketiga, Asy-Syumaisiyah. Mazhab Asy-Syumaisiyah. Mereka ialah pengikut oleh Yahya bin Abi Shumaid. Bukan Abi Shumaid. Buang alif lam. Dekat Kamim. Yahya bin Abi Shumaid. Yang juga menjadi pengikut Al-Mukhtar bin Abi Ubaid Al-Thaqafi. Yang dibunuh bersamanya. Mukhtar bin Abi Ubaid ini ialah yang membunuh Ubaidillah bin Ziyad. Yang bunuh Sayyidina Husin. Dia bunuh Ubaidillah bin Ziyad. Iaitulah pengelima yang membunuh cucu Nabi Sayyidina Husin. Dibunuh oleh Mukhtar bin Abi Ubaid. Mukhtar bin Abi Ubaid bunuh. Orang yang bunuh apa ni? Yang bunuh ni. Mereka berpendapat bahawa imam itu secara nas. Dia bunuh apa ni? Pemimpin Hamawiyah yang memerintah Iraq. Mereka mendapat bahawa imam itu secara nas dari Imam Ja'far kepada anaknya. Dan yang menjadi Imam Mahdi ialah di kalangan anak-anaknya. Dan imam itu dipilih di kalangan anak-anak Imam Ja'far secara tartib. Iaitulah Ismail, Muhammad, Abdullah Al-Abtah dan Ishaq. Ini pendapat mereka. Al-Mausawiyah dan Al-Mufaddaliyah. Mereka ialah satu kumpulan yang berpendapat bahawa yang menjadi imam ialah Musa bin Ja'far Al-Kazim. Al-Kazim. Musa Al-Kazim. Musa Al-Kazim. Yang menjadi ketua kumpulan ini ialah Al-Fadal bin Umar. Musa Al-Kazim ni bagus. Tapi orang yang selewengkan ajaran dia boleh jadi masalah. Musa Al-Kazim ni hidup di zaman Harun Al-Rashid. Dan sempat dengan Khalifah Harun Al-Rashid. Diriwayatkan di dalam kitab Hayatul Hayawan Al-Kubra. Ahli sejarah meriwayatkan 1 tahun Harun Al-Rashid mengerjakan haji di Mekah. Bila nak tawaf mengarahkan bala tentera jangan benar orang tawaf kerana dia nak tawaf. Maka dikawal Kaabah supaya Harun Al-Rashid tawaf. Tiba-tiba seorang badui memakai pakaian badui muncul tawaf meminta Harun Al-Rashid. Kita Harun Al-Rashid lepas kawalan tentera. Lalu Harun Al-Rashid suruh pegang kangkak dia. Dia kata, mengapa kangkak dia? Mengapa dia halang orang lain tawaf? Tidakkah firman Allah Ta'ala, sawa'anil akifu fihi wal ba'd. Tuhan sebut dalam Quran,
Sawa'anil akifu fihi wal bad. Sama saja. Orang yang duduk di Mekah dengan orang luar. Sama saja. Kamu tak boleh halang orang tawaf. Kan Tuhan sebut dalam Quran. Harun Rashid mengalah. Dan biarkan dia tawaf. Setelah habis tawaf, maka dia telah dipanggil. Disoal. Dan dijawab satu persatu soalan itu. Menandakan dia bukan orang berdui. Dia orang alim. Orang alim. Dan berhujah. Sehingga kalau Harun Rashid dalam perdebatan itu. Dia menyoal Harun Rashid. Harun Rashid tak boleh nak jawab. Lalu dia siasat. Siapa? Rupanya dia adalah Musa Al-Kazim. Musa Al-Kazim. Yang menjadi ketua kumpulan ini ialah Al-Fadhal bin Umar. Mereka berpendapat bahawa Musa Al-Kazim masih hidup. Musa Al-Kazim hidup lagi, tak mati. Pada kubur kawan tu ada dah. Kawan ni mati. Ada Al-Kazimiyah. Kuburnya terletak di Iran. Menjadi tempat kunjungan orang Syiah. Musa Al-Kazim. Ini juga seorang alim yang mujtahid. Di mana perlu diingat bahawa Imam Syafi'i membela imam-imam Ahlul Bait. Tapi bukan jadi Syiah membela imam-imam Ahlul Bait. Kerana mereka dizalimi. Dizalimi oleh kerajaan Amawiyah dan Abbasiyah. Kerajaan Abbasiyah menzalimi keturunan Nabi ini kerana takut keturunan Nabi ini dapat kuasa jadi khalifah. Menyebabkan mereka dipenjara, mereka dihukum. Dan Imam Syafi'i telah didakwa, ditangkap kerana dianggap menyokong keluarga Ahlul Bait. Dan dituduh Imam Syafi'i menganut ajaran Rafidah. Ajaran Rafidah, ajaran yang enggan kepada syariat. Padahal Imam Syafi'i adalah mujtahid dalam syariat. Tetapi kerajaan di masa itu tangkap Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i dengan tegak mengatakan dalam syairnya yang berbunyi, in kana ar-rafdu hubba ahli baitin fa ana rafidhi, kata Imam Syafi'i. Kalau sekiranya mazhab Rafidhi itu bermakna kasih pada keluarga Nabi, maka aku menganut mazhab Rafidhi, kata Imam Syafi'i. Tapi dia bukan seorang Rafidhi. Seorang yang kasih kepada Ahlul Bait. Kasih kepada Ahlul Bait lain. Rafidhi itu lain. Satu hal yang lain. Di mana dia berjumpa Khalifah Harun Rashid. Diriwayatkan bahawa Musa Al-Kazim menghadap Khalifah Harun Rashid. Kemudian tidak keluar lagi. Tak keluar. Diriwayatkan dia telah dijatuhkan hukuman. Telah dimatikan, dibunuh. Mengikut kebanyakan riwayat. Dan dia akan keluar menjadi Imam Mahdi. Mengikut percayaan pengikut dia. Sedangkan menurut sejarah ni Imam Musa telah ditahan. Kemudian mati syahid kerana diracun. Kemudian golongan ini berpecah pula kepada beberapa mazhab. Kemudian pengikut Musa Al-Kazim berpecah pula kepada beberapa mazhab. Yang pertama Al-Ma'thurah. Mereka yang berpendapat bahawa kita tidak tahu sama ada Imam Musa masih hidup atau sudah mati. Yang kedua Al-Qat'iyah. Al-Qat'iyah. Mereka yang mengambil keputusan bahawa Imam Musa sudah mati. Yang ketiga Al-Waqifah. Mereka yang berpendapat bahawa Imam Musa tidak mati, dia akan zahir semula selepas baik. Ini mengikut pendapat mereka. Wallahu a'lam.